Selamat sejahtera dan selamat datang kepada lagi satu episod Can I Tell You Something dalam Bahasa Malaysia. So, buat hari ini kita ada satu tetamu khas yang memang lama kita nantikan di masa untuk kehadapan. Di episod sebelum ni, kita pernah membincangkan berkenaan dengan perubatan cannabis untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Dan juga ada pelbagai video daripada luar negara yang menunjukkan bahawa perubatan cannabis mampu merawat penyakit seperti epilepsi, Alzheimer's, depression dan sebagainya. Tapi buat pertama kali di Malaysia pada hari ini, kita ada seorang bapa yang berani dan ingin muncul ke hadapan untuk menceritakan pengalaman beliau menggunakan perubatan cannabis. Beliau diberkati dengan seorang anak perempuan yang bernama Ira Izora, seorang pesakit tumor cavernoma. So, beliau pada hari ini ingin bersama dengan kita untuk menceritakan berkenaan pengalaman beliau. Tanpa melengahkan masa, marilah kita jemput Encik Potleh Tapeh untuk menceritakan pengalaman beliau. Terima kasih saudara Haris Kumar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat. Okay, nama saya Potleh Tapeh, dikenali sebagai Potleh lah. Berasal daripada Cyberjaya dan ini dia anak saya, Ira Izora, berumur 2 tahun. Anak saya ni ada tumor cavernoma. Jadi waktu mula anak saya ni, mula kesan dia adalah demam biasalah. Dia tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Lepas tu air liur dia meleleh. Okey, dan dia tak berupaya untuk berjalan. Dia tak kuat lah dia nak berjalan. Dan dia tak kuat nak berdiri, lemah anggota badannya. Lepas tu pada 25 November 2019, tahun lepas, kita bawa dia ke salah sebuah hospital swasta di Ampang. Kita duduk situ 2 malam. Okay. Jadi pada 2 malam tu pemeriksaan setiap jam pada anak. Setiap jam, setiap masa doktor datang, doktor tanya apa sakit. Tapi masa tu kan dia kecil lagi, jadi tak ada info daripada dia sendiri apa yang dia sakit. Okey, jadi kita tak nampak perubahan daripada doktor cek semasa ke semasa tu, tak ada impact yang positif dekat dia. Okey, lepas tu doktor pun dia ambil keputusan pada 27 November, maksudnya 2 hari selepas tu, doktor nak buat MRI scan lah. Jadi bila buat MRI scan tu, dia ada blood clot ataupun blockage, dia ada banyak tumpuk darah dekat sekitar otak ni. Bahagian tengah dengan bahagian tepi kiri kanan lah. Dia ada tumpuk-tumpuk kecil. Dan yang paling utama sekali doktor cakap adalah ketumbuhan bersaiz raspberry di bahagian pangkal otak masa tu. Okay, jadi doktor pun menyarankan kami untuk kita pindahkan anak saya ni ke ward HKL, ward kanak-kanak, dengan keadaan segera untuk buat pemeriksaan rapilah. Okey, atas sebab HKL memiliki pakar neurosurgery dengan neurosurgeon. Okey, sewaktu bawa ke hospital HKL tu, anak saya dah lumpuh dah. Maksudnya tak boleh bergerak. Kaki dan tangan serta anggota badan dia melengkung. Dia dah tak boleh nak ratakan badan. Bila kita dukung, dia melengkung badan dia. Okey, lepas tu kaki dia lendur ke bawah bang. Maksudnya saraf tu dia dah attack bahagian saraf anak saya ni supaya anak saya tak boleh bergerak. Okay. Jadi bila dia buat pergerakan tu dia sakit. Setiap kali pergerakan mana-mana anggota badan dia, kaki, tangan, dia sakit. Hanya yang
yang paling berkesan adalah dia punya mata dengan mulut je. Itu pun mulut untuk menggunakan nangis lah. Setiap kali dia sedar dia nangis. Setiap kali dia sedar dia nangis. Kan? Lepas tu kita 2 malam kita duduk dekat SKL, lepas tu tak ada kesan positif. Maksudnya tak ada perubahan positif. Maksudnya dia makin sakit lah. Okay, jadi pada malam yang ketiga, anak saya dikejarkan masuk ke ICU malam pada pukul 11 malam lebih kurang. Okay, dimasukkan ke ICU sebab heartbeat dia dah drop 50. Jadi normal budak bernafas ni dia 120. Jadi dia dah drop sampai ke 50 dia punya heartbeat bacaan dia. Jadi duduk dekat ICU 3 malam bertarung nyawa. Doktor pakar pun bagi nasihat sabar. Dia bagi nasihat kat kami dengan wife saya supaya sabar hadapi dugaan ni semua. Dia mengibaratkan penyakit anak saya ni seperti enjin kereta lah. Jika enjin kereta rosak, maksudnya kereta tak bergerak. Okay. Jadi keadaan anak saya tu masa tu dekat ICU tu memang dia duduk depan meja nurse lah. Maksudnya dia dalam keadaan rawatan rapi yang ketat lah. Jadi memang waktu tu boleh dikatakan macam ibaratnya menunggulah. Orang kata menunggu masa. Sebab memang tak ada nampak kesan yang positif waktu di ICU tu. Tapi perubahan tu dia berubah setelah 4 hari duduk kat ICU tu, dia melawan lah. Anak saya ni dia melawan sakit dia waktu dekat ICU tu. Dia melawan sakit dia, lepas dah lawan sakit dia, kita pindahkan kepada ward biasa. Lepas dah pindahkan kepada ward biasa tu, anak saya diberikan 3 jenis ubat. Okey. Ubat yang pertama saya tak ingatlah nama apa tapi ada 3 jenis ubat. Pertama ubat saraf. Yang kedua adalah ubat cairkan najis. Dan yang ketiga adalah ubat sawan. Okey, dibagi anak saya 3 kali 1 hari, pagi, petang dan malam. Selepas makan ada yang sebelum makan. Okey, jadi anak saya ni dia kalau nak makan kalau semua kena pakai tube bang. Dia makan semua pakai tube. Dia tak boleh pakai mulut sebab mulut dia tak boleh nak kunyah, tak boleh nak telan. Okay, jadi saya setiap malam anak dengan isteri saya suapkan dia melalui pakai tube bang. Okay. Lepas tu doktor fisio pun datang. Doktor fisio datang bagi dia foot guard bagi guard kaki supaya kaki tu boleh rata balik. Boleh macam normal balik. Okey. Lepas tu tangan dia macam ni je lah keadaan dia melengkung begini je. Dia tak boleh nak straight sebab bila dia straight dia sakit, dia nangis. Dan dia menjerit lah. Okey, keadaan dia masa dekat ward biasa tu makin hari makin baik lah. Tapi tak orang kata boleh berjalan apa semua tu tak ada. Kita tak ada nampak perubahan tu. Okey. Dah sebulan kita duduk dekat HKL tu, kita dibenarkan balik selepas tu. Kita dibenarkan balik untuk buat rawatan IRA ni dekat kampung. Okay, jadi doktor dengan nurse dekat HKL memberikan segala keperluan tiup, ubat dan susu dibekalkan secukupnya untuk anak saya. Ya, dan saya ucapkan terima kasih, saya ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih dan penghargaan penuh kepada semua warga doktor dan nurse kerana menjaga anak saya dengan penuh baik. Itulah antaranya penyakit ringkas yang anak saya hadapi. Sampailah dia pulih dekat kampung lah. Sampai dia pulih dekat kampung. Okey. Baik. Terima kasih Abang Pokleh sebab kongsikan cerita anda dan juga anak anda. Ya, memang ada ramai pesakit-pesakit seperti anak abang yang di Malaysia ni menghadapi penyakit seperti tumor cavernoma dan juga penyakit-penyakit lain seperti epilepsi dan sebagainya yang tidak boleh dirawat dengan perubatan yang sedia ada dengan betul. Dan kadang-kala mereka ingin mencuba perubatan
walaupun ia salah di sisi undang-undang seperti cannabis, kerana ada bukti yang ia mampu fungsi untuk penyakit seperti tumor cavernoma yang seperti anak tuan ada, dan juga banyak lagi penyakit lain seperti yang pernah ditunjukkan di video-video luar negara. Buat masa ni sebenarnya bang, yang saya fahamkan ialah ada ramai doktor-doktor yang berjumpa dengan pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik seperti epilepsi dan sebagainya, dan juga menyarankan mereka mengambil perubatan cannabis yang didapatkan melalui sumber yang haram buat waktu ini, seperti mana dilakukan di negara Thailand, di negara United States dan sebagainya oleh ibu bapa dan juga pesakit-pesakit yang memerlukan perubatan itu. Dan ini kini sedang berlaku di Malaysia kerana Thailand dan negara jiran seperti India dan sebagainya mempunyai produk cannabis sebagai perubatan yang boleh mereka beli walaupun haram, tapi di dunia sekarang melalui internet pelbagai sumber yang ada untuk memperolehnya. So okey tuan, Abang Potley, saya ingin sambung pada soalan yang seterusnya. So soalan kedua yang saya ingin tanya ialah sejak bilakah anda menggunakan tumbuhan cannabis dan apakah kesan yang anda nampak pada anak anda, kesan sampingan sama ada negatif atau positif? Okey, baik. Jadi sejak bila saya menggunakan tumbuhan cannabis sejak saya bawa dia pulang ke kampung. Masa saya bawa pulang ke kampung tu, untuk saya dapatkan minyak cannabis oil ni, saya buat research dulu lah. Saya baca, saya study dalam banyak source daripada internet, YouTube dan pelbagai sumber daripada internet. Salah satu inspirasi saya untuk saya menggunakan minyak ganja ni adalah saudara Lokman lah. Saudara Lokman dan juga Captain Amir. Itu antara sumber yang saya menjadikan kuat untuk saya gunakan cannabis oil ni pada anak saya. Okey, jadi bila dah balik kampung tu saya gunakan cannabis oil, saya bagi dia pagi, petang, siang, malam bang. Saya bagi dia lepas makan dan sebelum makan saya bagi dia. Okey, tanpa ubat hospital. Saya tak menggunakan sebiji dan sesudu teh ubat hospital pun. Pasal saya tak nak campur aduk. Jadi kita takut bila campur aduk nanti kita ada nampak kesan lain. Jadi saya yakin waktu tu hanya cannabis oil ni yang saya nampak orang kata proven. Okey. Dalam keadaan seminggu saya bagi anak saya nampak impact positif dia pertama kali adalah dia cuba nak pusingkan badan dia sendirilah. Itu impact positif yang saya nampak pada mula-mula sekali. Dan kemudian dia gerakkan kaki dia cuba tendang-tendang. Cuba dia luruskan kaki dia sendiri. Lepas tu dia mula makan makanan yang lembut. Umi mak dia buatkan bubur nasi untuk bagi dia makan perlahan dan dia menunjukkan impact yang positif kat situ. Okey. Sepanjang saya bagi, dia tak ada kesan negatif lah yang saya nampak. Sepanjang yang saya bagi, saya tak tahu. Apa yang saya rasa positif. Kalau orang lain tu saya tak pasti, tapi saya yakin dia tidak ada memudaratkan. Itu yang saya yakin. Malah anak saya lebih baik dan dia makin sihat. Macam mana Abang Haris tengok tadi, macam itulah keadaan dia. Sihatnya dia. Jadi tak nampak dia ada apa-apa kesan negatif terhadap cannabis oil ni. Okey, dan setelah lebih kurang sebulan kita berubat dekat kampung ni dengan cannabis oil, kita hadir semula ke HKL, Encik Arish. Kita hadir semula ke HKL untuk Ira ni dia buat MRI scan.
Okay. Jadi bila dia buat untuk MRI scan ni, dekat HKL ni, dia kena tidur satu hari lah dekat HKL tu. Okay, jadi bila tidur satu hari dekat HKL tu, doktor pakar tengok dia hanya cakap, saya tengok Ira ni macam magic, kata dia. Dia tengok anak saya macam magic. Anak saya berlari dalam ward tu. Anak saya berlari. Ward yang saya duduk tu, saya jumpa balik rakan-rakan sekatil anak saya. Saya jumpa balik sahabat-sahabat kita yang di ward saraf otak dengan saraf saraf dengan otak ni, kita jumpa balik dekat ward tu, kita tengok sengsaranya anak-anak orang kan, dengan berwayar, botak, kepala. Anak saya ni berlari dalam tu. Berlari-lari. Padahal tu wad lama dia. Jadi doktor memang terkejut. Doktor lihat kesan yang nak kata cepat tu mungkin juga, pasal lepas sebulan kita dah keluar discharge tu, kita kena datang balik untuk MRI scan. Jadi bila buat MRI scan tu, besok tu, bila kita dah duduk satu malam, besok tu kita buat MRI scan, doktor bagikan satu keputusan yang memberangsangkan, cik. Dia bagi keputusan yang saya tengok saiz ketumbuhan tu dia mengecil. Daripada besar dia mengecil. Dan doktor pun gembira dengan proses perubahan dia. Iya sayang. Doktor pun terkejut dengan dia punya sihat, pulih seperti biasa. Sebab masa kita deliver daripada hospital swasta masuk ke HKL tu, memang anak saya lumpuh lah. Memang dia tengok sendiri. Dia yang terima anak saya dekat ICU. Dia yang ambil anak saya, dia sendiri tengok anak saya macam mana. Dan dia sendiri yang convince saya, dia yang sendiri cakap dengan saya, banyakkan bersabar, banyakkan berdoa, terima dengan apa dugaan ni. Dia yang cakap dengan saya begitu, dan dia lihat balik anak saya keadaan pulih sepenuhnya. Saya syukur pada Allah, dan alhamdulillah ini semua dengan izinnya. Semua dengan izin Tuhan. Anak saya Ira ni sihat seperti biasa balik. Macam mana Encik Arif tengok, macam ni lah dia. Dia sambil boleh relax, steady lagi. Dia main stiker dia semua. Kalau dulu memang masa tu dia sakit, memang apa pun dia tak boleh nak buat. Segala apa aktiviti dia terbatas. Pergerakan dia, semua dia tak boleh nak buat. Dia hanya menangis, baring saja. Dan menahan kesakitan lah kan. Itulah dia Cik Arif. Yep. Okey Abang Pok Lee, terima kasih kerana kongsikan. Sebab sebenarnya saya amat gembira lihat anak abang yang kini sihat, boleh berlari, boleh main. Seperti abang sebutkan tadi, di HKL ada rakan-rakan sekatil. Sebenarnya saya pun ada satu kawan yang amat karib dengan saya yang mempunyai yang ada anak yang mempunyai kanser sebelum ni, yang meninggal. Tetapi pada waktu tu bila untuk merawat kanser, sebenarnya kalau kita pandang balik ke arah kajian ya, dari segi saintifiknya, dia kata sebenarnya ada pelbagai jenis strain cannabis di dunia. Daripada beribu-ribu strain, terdapat beberapa strain yang boleh membunuh sel-sel kanser yang berlainan. Contohnya Profesor Daddy Miery yang melakukan kajian beliau di institut beliau membuktikan bahawa dia ada satu strain yang boleh membunuh sel kanser kolon, dan juga lagi satu strain yang boleh membunuh sel kanser prostat. Tetapi pengetahuan ini tidak dapat dikedepankan disebabkan oleh undang-undang dan salah faham rakyat berkenaan dengan tumbuhan cannabis dan perubatan tradisional ni. Dan saya amat berterima kasih pada Abang Pok Lee kerana dapat sudi untuk menceritakan pengalaman anda dan anak anda menggunakan perubatan cannabis.
Sebenarnya sama juga di Thailand, saya pernah berjumpa seorang ibu pada tahun 2015 yang mempunyai anak beliau yang mempunyai penyakit Dravet syndrome. So beliau ingin mencari perubatan Charlotte's Web ini tetapi tidak dapat membelinya ataupun memperolehnya di Thailand. So beliau terpaksa membelinya secara haram dan sama seperti Encik Abang bila beliau balik ke hospital dan rakan-rakan sekatil beliau dapat jumpa dengan anak beliau yang dah pulih, mereka mula tanya, bagaimana anak anda pulih? Apakah yang anda beri kepada anak anda dan sebagainya. So beliau tidak ingin rahsiakan apa yang beliau temui dan beliau kongsikan kepada kawan-kawan mereka. Dan di Bangkok pada tahun 2016 kelima-lima ibu ini keluar tampil ke hadapan dan keluar di berita untuk menceritakan pengalaman mereka menggunakan tumbuhan cannabis untuk merawat Dravet syndrome. Dan mulai tahun itu kerajaan Bangkok dan Thailand mula mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk mengubah undang-undang dan memberi laluan kepada perubatan cannabis. Boleh saya teruskan kepada soalan seterusnya? Boleh teruskan, silakan. Okey bang. So soalan ketiga ya, sebagai seorang bapa dan rakyat Malaysia, apakah kesukaran yang anda hadapi dan juga apakah pandangan anda terhadap undang-undang sedia ada di Malaysia? Okey. Sebagai bapa, saya bertanggungjawab ke atas kesihatan anak saya dan saya mahukan anak saya boleh hidup seperti anak-anak lain. Dan sebagai rakyat Malaysia, saya menyeru agar kerajaan boleh teliti dan mengkaji tentang perubatan cannabis atau ganja ini. Segala info dan sumber berada di internet. Boleh lihat sendiri contoh yang berada di internet sebab dia ada banyak contoh kebaikan tentang cannabis dalam pelbagai industri dan salah satunya adalah perubatan. Kesukaran kami satu sajalah kesukaran kami, iaitu tanam dan juga berkenalan minyak ganja lah. Jadi Ira dia perlukan ganja untuk perubatan ketumbuhan pada pangkal otak dia, yang mana pangkal otak ni dia doktor cakap mustahil lah untuk dibedah pasal dia berada di belakang pangkal otak ni. Jadi kami terpaksa order dari luar dengan harga yang tinggi dan berisiko. Tapi apa pilihan saya? Saya tak ada pilihan untuk saya nak lihat anak saya terus sihat. Jadi selagi undang-undang Malaysia tidak ubah, saya susah nak dapatkan bekalan untuk anak saya. Jadi ubah akta tu dan kaji balik. Jika akta arak tu kita boleh ubah mengapa tidak pada tubuh ganja ni. Di internet ni kita penuh nampak fakta yang ganja tidak ada perlaku jenayah atas mana-mana individu yang mengambilnya. Erti kata ia tidak membuat jenayah pada si pengambil ganja ni. Jadi saya minta tolong kaji balik untuk penggunaan ganja ni dan juga penanaman. Ya betul Abang Potley. Sebenarnya seperti anda, ramai rakyat Malaysia yang ingin tengokkan sebuah kajian sebab di Malaysia sebenarnya apa yang menghalang pengubalan undang-undang ialah mereka tidak ada pemahaman yang cukup ataupun satu conclusion yang mereka boleh hasilkan daripada bukti-bukti yang dikedepankan pada waktu ini. Mereka kata yang tidak cukup kajian dan sebagainya, dan di masa pada mereka yang sedang menonton hari ini, masa ialah sebuah NGO non-profit yang fokus untuk menjadi sebuah center untuk kajian
pendidikan Baik. dan juga perkembangan perubatan cannabis dan pertumbuhan psikedelik dan perubatan alternatif. So Baik. sebenarnya ada pelbagai cara untuk membuat kajian dan kami amat berharap kerajaan juga dapat melihat dan menonton kepada video ini dan dapat meneliti perkara sebenar yang tengah berlaku di negara Malaysia dan juga di dunia, di mana perubatan cannabis mampu mengubati pelbagai jenis penyakit. So Benar. baik bang, saya kepada soalan yang terakhir ya bang. Baik. Sebelum kita akhiri episod ni, adakah apa-apa cadangan atau mesej yang abang ingin sampaikan kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia? Yang kita tahu sememangnya pengubalan undang-undang dan laluan untuk perubatan ialah satu. Tetapi apakah pandangan anda terhadap tumbuhan cannabis secara keseluruhan? Okey. Pandangan saya. Okey, pandangan saya dan juga cadangan mesej kepada yang nak disampaikan agar kerajaan kaji akta balik, itu pertamanya. Keluarkan ganja tu daripada dadah. Okey, keluarkan status ganja tu daripada dadah dan seterusnya kaji untuk penanaman pohon ganja ni di bumi Malaysia. Jika dilihat dekat negara luar seperti apa yang saya baca, di Australia salah satunya dibenarkan tanam ganja untuk rawatan dengan bersyarat. Okey, mengapa kita perlu beli jika kita boleh tanam? Tak perlu kita nak beli sebab ia adalah sejenis tumbuhan. Jadi tak perlu kita nak berperang dengan tumbuhan, tak perlu kita nak menyalahkan tumbuhan. Jadi saya minta kerajaan teliti, kaji balik daripada semua sudut untuk menghalalkan perubatan ganja ni. Okey, jadi untuk rakyat Malaysia, saya mendoakan agar semuanya diberi kesihatan yang baik dan sejahtera. Okey, untuk mengubah stigma terhadap ganja bukan dadah bukan mudah. Kerana dia sesuatu kerja yang bukan senang lah. Kita nak bagi info berkenaan ganja ni pada rakyat, dan sekiranya saya punya perbuatan ni disalah mata rakyat, saya menghargai apa yang mereka fikirkan. Tapi saya membesarkan anak perempuan saya ini dan selama ini saya menjadi bapa yang bertanggungjawab. Ibu bapa mana yang sanggup nak lihat anak dia sakit? Saya rasa tak ada siapa ibu bapa nak yang anak dia sakit. Jadi pada ibu bapa yang lain yang sekumpulan lah dengan kita ni, dengan kami ni yang ada masalah kanser, tumor ni, sentiasa tenang dan sabar dalam menghadapi dugaan. Jangan jadikan musibah itu sebagai masalah. Allah tidak akan menguji umatnya dari luar kemampuan hamba-Nya. Sentiasa bisik pada bumi sebab dia dengar bisikan kita. Dan juga perbanyakkan sedekah dan memberi pada yang terdekat. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu diberkati. Saya doakan semuanya dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Abang Pok Leh dan juga kepada Ira Iqzora kerana dapat menceritakan pengalaman anda. So, itu saja buat episod minggu ini. Saya ingin sekali lagi ingatkan di sini bahawa pihak MASA sebenarnya ingin menjadi satu pusat untuk kajian, edukasi dan juga perkembangan perubatan psikedelik dan juga perubatan alternatif. Dan kami berharap lebih banyak lagi cerita benar berkenaan dengan perubatan cannabis dapat dikemukakan kepada rakyat dan juga kerajaan supaya pihak berkuasa dapat mempertimbangkan fakta yang dikongsikan dan membuat pengubalan undang-undang yang sepatutnya untuk perubatan dan juga masa depan rakyat Malaysia. So, terima kasih semua
Dan jika anda ada apa-apa soalan, sila tinggalkan di bahagian komen di bawah dan kita akan jawabnya secepat mungkin. Jumpa lagi di episod seterusnya. Thank you.